Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Ustazah Ija. Jangan lupa menekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi seterusnya. Video PDPC ini adalah kerjasama bersama Akademi YouTuber Malaysia, Kelab Guru Malaysia dan eDidik Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumpukan perhatian anda. Anda sedang menelusuri sirah tamadun Islam di channel Ustazah Ija. Khadijah radhiyallahu anha, inspirasi muslimah akhir zaman. Khadijah sebagai isteri yang solehah dan yakin akan kebenaran perkara yang didakwahkan suaminya serta melibatkan sepenuh masa, harta dan jiwanya dalam dakwah Nabi. Hal ini akan membantu mengatasi segala ujian dan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, juga menguatkan lagi dan meneguhkan hati Nabi dalam meneruskan cita-cita dan gerak kerja dakwah di awal kebangkitan Islam. Pengorbanan yang telah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah terhadap Rasulullah SAW tidak boleh dipertikaikan lagi. Ia merupakan satu contoh teladan terindah untuk muslimah akhir zaman tentang bagaimana peranan seorang isteri kepada suami untuk menjadi isteri yang solehah. Dan selama hayatnya Rasulullah SAW sentiasa mengenang jasa Khadijah, selalu diperlihatkan kasih sayang dan selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya semasa hidupnya. Siti Aisyah sendiri cemburu lantaran seringnya Rasulullah SAW memuji-muji Khadijah. Begitulah Khadijah, isteri Rasulullah yang sentiasa bertahta di hati baginda. Jom anak murid sekalian kita belajar dan mengenali siapakah Sayyidatina Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap semua anak murid Ustazah sihat dan baiklah, untuk perkongsian video Ustazah untuk hari ini, Ustazah akan mengajar tentang satu lagi tokoh Islam, wanita yang terkenal, wanita suri teladan ummah, iaitu Sayyidatina Khadijah, permaisuri hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita belajar. Baiklah, sebelum kita pergi menelusuri sejarah Sayyidatina Khadijah, Ustazah akan terangkan dalam 4 aspek utama. Okey, yang pertama kita akan melihat dari sudut riwayat hidup beliau. Yang kedua, kita akan melihat sama-sama sifat utama Sayyidatina Khadijah. Ketiga, sumbangan yang telah dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah dan iktibar daripada kisah Sayyidatina Khadijah, di mana kita dan anak-anak murid semua mengambil ia sebagai pengajaran dalam hidup. Baiklah, kita mulakan dengan riwayat hidup Sayyidatina Khadijah. Nama sebenar Sayyidatina Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid. Keturunan adalah bangsawan Quraisy, iaitu daripada Bani Asad. Gelaran yang diberi adalah At-Tahirah, yang bermaksud suci maruah diri. Kerjaya Sayyidatina Khadijah adalah seorang tokoh perniagaan yang kaya dan berjaya. Jadi pada waktu itu tidak kata susah nak jumpa tokoh wanita businessman yang berjaya melainkan Sayyidatina Khadijah, sehingga kan menjadi contoh peniaga-peniaga wanita yang lain agar menjadi sehebat Sayyidatina Khadijah satu hari nanti. Kita teruskan dengan keislaman. Bagaimanakah Sayyidatina Khadijah memeluk Islam? Okay. Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama menerima Islam, iaitu beliau menerima Islam daripada suaminya sendiri, iaitu Rasulullah SAW.
perkahwinan. Okay, Alhamdulillah, Sayyidatina Khadijah telah bertemu jodoh dengan Rasulullah SAW ketika beliau berumur 40 tahun, iaitu menjadi isteri pertama Rasulullah. Waktu itu Rasulullah berumur 25 tahun dan bilangan anak mereka iaitu Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah telah dikurniakan 6 orang cahaya mata. Siapakah ia? Okey, siapakah dia? Iaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, Fatimah. Kan kalau kita ada dengar lagu masa tadika kan, selalu kan cikgu tadika kata nyanyi sama-sama. Siapakah anak Nabi kita? Anak Nabi kita ada 6 orang. Okey, berapa laki-laki? Dua laki-laki, 4 perempuan. Jadi Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum dan Fatimah. Okey, seterusnya, bilakah Sayyidatina Khadijah wafat? Okey, beliau wafat pada tahun ke-10 kerasulan, iaitu pada usia beliau 65 tahun. Okay, dan Rasulullah SAW sangat sedih atas pemergian beliau. Seterusnya, kita lihat sifat utama Sayyidatina Khadijah. Baiklah, Sayyidatina Khadijah memiliki akhlak yang sempurna, yang baik dan boleh dijadikan contoh kepada semua wanita-wanita Islam agar kita dapat menjadi lemah lembut, seorang yang bijak dan ikhlas. Baiklah, kita akan melihat sifat utama Sayyidatina Khadijah dari dua aspek. Okey, kita tengok. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah merupakan seorang yang bijak bertindak. Bagaimanakah beliau bijak bertindak dalam sesuatu keadaan? Okay. Pernah berlaku ketika Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira. Okay. Di mana waktu itu Rasulullah telah didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq, yang di mana dimulakan dengan perkataan Iqra. Jadi sewaktu didatangi malaikat Jibril, Rasulullah sangat takut, dan selepas sebaik saja Jibril menyempurnakan penyampaian wahyu itu tadi, Rasulullah SAW bergegas pulang dan meminta supaya Sayyidatina Khadijah menyelimutkan beliau kerana beliau sangat takut, dalam keadaan ketakutan. Okay? Dan waktu itu Sayyidatina Khadijah telah mengambil peranan sebagai seorang isteri yang menenangkan suaminya ketika dalam keadaan gelisah dan juga dalam keadaan kesusahan. Apakah yang Sayyidatina Khadijah lakukan? Selepas Sayyidatina Khadijah menyelimuti Rasulullah SAW yang dalam ketakutan, beliau meminta supaya perkara ini dapat dirujuk kepada seorang yang berilmu, iaitu Waraqah bin Naufal. Tentu anak murid tertanya-tanya kan, siapakah Waraqah bin Naufal? Okey, baiklah, Waraqah bin Naufal adalah seorang yang beragama Nasrani dan beliau adalah saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Waraqah bin Naufal pernah menyalin kitab Injil ke dalam bahasa Ibrani juga, dan beliau sudah tua dan buta. Jadi Sayyidatina Khadijah membawa Rasulullah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, dan Rasulullah sendiri yang menceritakan bagaimana detik-detik beliau berjumpa dengan malaikat Jibril. Akhirnya Waraqah pun mengatakan, apa yang memberanjakkan baginda tidak lain dari wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril, sebagaimana pernah diturunkan Allah SWT ke atas Nabi Musa dan para anbiya lain yang terdahulu. Dan Waraqah bin Naufal menyambung lagi, kamu akan dimusuhi dan diusir, dan kalau ketika itu aku masih hidup, pasti aku akan menolongmu. Ujarnya meyakinkan Rasulullah SAW.
Okey, jadi kata-kata Waraqah ni telah mengurangkan ragu-ragu dan sangsi Rasulullah dan juga perasaan yang menakutkan baginda yang telah menyelubungi jiwa Rasulullah selepas didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Baiklah, kita tengok sifat utama Sayyidatina Khadijah yang kedua. Beliau memiliki semangat pengorbanan yang tinggi. Tidak semua wanita di dunia ini memiliki semangat pengorbanan yang tinggi seperti beliau. Okey, buktinya ialah beliau sanggup menghabiskan banyak harta untuk membantu umat Islam pada peringkat awal syiar Islam. Seluruh hartanya telah dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja ya. Sewaktu berlaku peristiwa hijrah, Sayyidatina Khadijah di antara orang-orang kaya Islam pada waktu itu yang telah meninggalkan rumah, perniagaan dan aset-aset harta kekayaan di Mekah untuk semata-mata kerana berhijrah ke Madinah untuk memulakan syiar Islam yang lebih gemilang di Madinah. Jadi ini sangat memerlukan kesabaran, ketabahan yang tinggi. Tak semua bayangkan kita dah usaha dalam tempoh yang lama, tahun ke tahun untuk kita membina empire perniagaan kita, akan tetapi tiba-tiba kita kena tinggalkan semua tu dan kita kena beri pada orang lain. Okay? Jadi ini sama sekali akan menguji keimanan kita sendiri dan akan menguji kita sama ada kita hendak berkorban atau tidak. Maka kerana memilih untuk ke jalan Allah SWT, kerana memilih untuk memiliki syurga, Sayyidatina Khadijah memilih untuk mendermakan sebahagian hartanya ke jalan Allah SWT. Baiklah, kita teruskan dengan sumbangan Sayyidatina Khadijah kepada Islam dan juga kepada tamadun Islam sehingga kini. Yang pertama, kita lihat sama-sama. Beliau sentiasa bersama suami tercinta, sebagai contoh di mana Sayyidatina Khadijah ni setiap hari menyediakan bekalan makanan ketika baginda di Gua Hira. Maknanya kat sini Sayyidatina Khadijah tidak putus-putus berusaha untuk naik ke Gua Hira untuk menghantar makanan setiap hari kepada Rasulullah SAW. Seterusnya, sumbangan beliau yang kedua. Beliau adalah pendorong dan penyokong perjuangan dakwah baginda. Khadijah sebagai isteri yang solehah dan yakin akan kebenaran perkara yang didakwahkan suaminya, melibatkan diri sepenuh masa, harta dan jiwanya dalam dakwah Nabi. Hal ini membantu mengatasi segala ujian dan kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW. Dan beliau ini juga dapat menguatkan lagi dan beliau meneguhkan hati Nabi dalam meneruskan cita-cita dan gerak kerja dakwah di awal kebangkitan Islam. Baiklah, kita tengok pula apakah sumbangan beliau yang ketiga. Beliau telah membelanjakan semua hartanya untuk Islam. Baiklah anak-anak, kita pergi bahagian iktibar. Apa yang kita dapat ambil daripada kisah Sayyidatina Khadijah sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk format PT3, jangan lupa apabila kita menjawab soalan tentang iktibar. Contoh soalan ialah nyatakan dua iktibar yang dapat diambil daripada kisah Sayyidatina Khadijah. Jadi anak murid semua hendaklah menjawab dengan format yang pertama, iaitu dengan menggunakan perkataan kita hendaklah. Kemudian diikuti oleh iktibar yang kita dapat ambil daripada kisahnya tersebut. Yang pertama, dengan kisah Sayyidatina Khadijah itu tadi, kita dapat mengambil iktibar bahawasanya Sayyidatina Khadijah ni adalah seorang yang bijak.
Jadi setiap tindakan yang kita lakukan, kita hendaklah bertindak dengan bijak dan juga pastikan adakah tindakan kita itu betul ataupun tidak. Jika betul, kita akan mendapat pahala. Jika tidak betul, kita akan mendapat dosa dan juga kita mungkin akan menyusahkan orang lain. Yang kedua, kita hendaklah istiqamah dalam memperjuangkan agama Islam. Maksud istiqamah kat sini ialah kita hendaklah terus-menerus berterusan dalam memperjuangkan agama Islam. Walaupun kita kini berada di rumah, kita masih berjuang dalam agama Islam. Iaitu, yang pertama sekali perjuangan anak semua adalah bangun solat subuh. Berjuang tu nak bangun solat subuh. Jadi, apabila kita melakukan perjuangan, pastinya diselami dengan kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Seterusnya, kita hendaklah menjadi seperti Sayyidatina Khadijah, yakni mendermakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam poket kita ada 10 sen pun, tapi kalau kita berikan kepada orang yang memerlukan, besar pahala sedekah yang akan kita dapat. Yang keempat, kita hendaklah menyokong anggota keluarga yang sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang ibu ayah kita minta kita lakukan, iaitu taat perintah Allah, kita hendaklah patuh pada perintah ibu bapa. Kerana setiap apa kebaikan yang dilakukan oleh ibu bapa, kita patut ikut dan kita kena sokong dengan mengikut segala apa yang dinasihatkan oleh ibu dan ayah kita. Kerana ibu dan ayah kita sedang berdakwah di jalan Allah, iaitu mendidik kamu semua. Yang kelima, kita hendaklah saling membantu sesama manusia. Kalau kita di sekolah, kita bantu guru angkat buku, ataupun kita boleh tolong kawan-kawan kita bersihkan padamkan papan hitam, buang sampah dekat tempat yang disediakan, dan juga kita boleh bantu di rumah dengan melakukan kerja-kerja rumah, tolong ibu. Kita akan dapat pahala. Dan yang keenam, kita hendaklah sabar dan ikhlas menghadapi ujian hidup. Allah SWT sangat menyayangi hamba-Nya, dan setiap apa yang dilakukan oleh kita pastinya ada ujian dari Allah, kerana itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Okey, seterusnya bahagian latihan pengukuhan. Bersedia untuk menjawab soalan. Soalan pertama. Soalan pertama, nyatakan gelaran Sayyidatina Khadijah. Markahnya ialah 2 markah. Anak murid semua boleh rujuk kepada riwayat hidup beliau dan di situ ada jawapan. Kita pergi soalan yang kedua. Jelaskan bukti Sayyidatina Khadijah mempunyai sifat bijak bertindak. 4 markah untuk jawapan yang betul, dan anak murid semua boleh rujuk pada bahagian sifat utama Sayyidatina Khadijah. Di situ ada jawapannya. Seterusnya, soalan ketiga. Soalan kebat. Sebagaimana soalan kebat, kita kena jawab dalam bentuk format kebat, iaitu yang pertama kena jawapan bermula dengan isi, kemudian huraian, diikuti pula huraian lengkap dan akhir sekali kesimpulan. Jadi soalannya ialah, bagaimanakah kita mencontohi Sayyidatina Khadijah dalam mendermakan harta ke jalan Allah? Jadi kat sini jawapannya adalah 4 markah. Jadi Ustazah ucapkan selamat menjawab. Baiklah, teruskan bersama Ustazah Ija pada video-video pembelajaran akan datang. Jangan lupa menekan button subscribe untuk mendapatkan video-video yang seterusnya. Subscribe itu percuma, tekan saja. Bye, Assalamualaikum.